Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Asila binti Abu Hashim dan saya akan membentangkan tugasan assignment dan artikel review untuk subjek CTU 552. Untuk tugasan assignment CTU 552, saya telah memilih untuk mengkaji asal-usul manusia menurut Ibn Khaldun. Siapa Ibn Khaldun? Ibn Khaldun atau nama sebenarnya iaitu Abdul Ar-Rahman Ibni Muhammad Ibni Abi Bakar Muhammad Ibni Al-Hasan Ibni Khaldun adalah merupakan seorang ilmuwan Islam yang sangat masyhur. Beliau juga dikatakan berketurunan Arab Yaman. Sumbangan beliau terhadap masyarakat dan dunia adalah sangat besar. Hal ini kerana beliau merupakan tokoh dalam pelbagai bidang. Melalui karyanya, beliau telah berjaya menganalisis aspek kemasyarakatan, politik, ekonomi dan juga pendidikan. Beliau juga telah banyak memberi idea yang bernas dalam asas kewujudan sebuah tamadun dan banyak lagi. Hasil pemikiran dan warisan ilmu beliau telah meninggalkan kesan yang sangat mendalam terhadap kefahaman tentang tamadun manusia dari segi kebudayaan, sosial, sejarah, ekonomi dan juga politik. Karya agung beliau iaitu Al-Muqaddimah telah dijadikan rujukan bagi masyarakat dunia dalam memahami pemikiran beliau. Konsep manusia menurut Ibn Khaldun adalah sebelum manusia memiliki kemampuan untuk berfikir, manusia tidak memiliki pengetahuan dan dianggap sebagai salah satu binatang. Untuk mendapatkan pengetahuan itu, Allah telah menganugerahkan akal kepada manusia. Perkara ini adalah bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-9 itu, Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Hal yang dikatakan oleh Ibn Khaldun tentang manusia ialah binatang adalah kerana manusia juga menyerupai binatang seperti mempunyai hawa nafsu. Binatang juga mempunyai hawa nafsu, tetapi hawa nafsu mereka tidak berpandukan akal fikiran. Manakala manusia melakukan sesuatu adalah dengan menggunakan nafsu dan juga akal fikiran. Untuk unsur-unsur penciptaan manusia, manusia diciptakan melalui 3 unsur penting iaitu air, tanah dan roh. Bahan yang penting dalam kejadian makhluk di muka bumi ini seperti manusia adalah air. Al-Quran ada menceritakan hal ini melalui surah Al-Anbiya ayat yang ke-30, roh yang bermaksud dan tidakkah orang-orang kafir itu memikirkan dan mempercayai bahawa sesungguhnya langit dan bumi itu pada asalnya mula bercantum sebagai benda yang satu, lalu kami pisahkan keduanya dan kami jadikan dari air tiap-tiap benda yang hidup, maka mengapa mereka tidak mahu beriman? Sementara itu, untuk penciptaan manusia, Allah telah mempersempitkan unsur air itu tadi dan telah menjelaskannya dalam ayat Al-Quran surah Al-Abasa ayat yang ke-19 iaitu Allah menciptakan manusia dari air mani. Seterusnya adalah unsur kedua iaitu tanah. Perkara ini dijelaskan di dalam Al-Quran melalui surah Al-Mu'minun ayat yang ke-12. Ayat ini telah menceritakan bahawa tanah mengandungi unsur-unsur yang diperlukan dalam proses kehidupan. Secara kimianya, komposisi tanah kaya dengan atom, logam ataupun metaloid yang sangat diperlukan bagi suatu unsur penting dalam tidak balas kimia ataupun biokimia untuk membentuk molekul organik iaitu seperti jasad yang kompleks. Akhir sekali adalah unsur ketiga iaitu roh atau jiwa ini adalah merupakan komponen atau bahan yang paling terakhir ditiupkan ke dalam jasad manusia dalam penciptaan manusia. Hal ini ada diperjelaskan di dalam Al-Quran melalui surah As-Sajdah ayat yang ke-7 hingga ayat ke-9. Di dalam ayat ini telah diperjelaskan bahawa kehidupan seseorang manusia adalah bermula ketika rohnya ditiupkan ke dalam jasad yang sedang dikandungi ibunya. Dan pada waktu itu juga manusia sudah dikatakan yang bahawa ianya sudah menjalani kehidupannya. Manusia pertama menurut agama Islam yang dianuti oleh Ibn Khaldun ialah Nabi Adam alaihissalam. Allah telah menciptakan langit dan bumi serta isinya dahulu dan kemudian Allah menciptakan malaikat dan jin dan seterusnya barulah tercipta manusia atau makhluk pertama iaitu Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan daripada tanah liat dan lumpur hitam dan kemudiannya Allah meniupkan roh ke dalam jasadnya. Lalu Nabi Adam
dicipta dan hidup di syurga sebelum diturunkan ke bumi. Hubungan manusia dan pencipta merujuk kepada agama yang dianuti oleh Ibn Khaldun, iaitu agama Islam adalah manusia sebagai hamba dan khalifah Allah. Tujuan hubungan manusia dan Allah ini adalah dalam konsep ibadah atau pengabdian. Konsep hubungan ini adalah berkontekskan suruhan dan larangan Allah. Manusia diciptakan bertujuan hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Tugas manusia pula adalah merangkumi aspek individu, keluarga dan masyarakat. Untuk aspek individu, sebagai contoh, tugasnya adalah untuk mengerjakan solat, menunaikan zakat, mengerjakan haji dan umrah dan lain-lain. Bagi aspek keluarga pula, manusia mempunyai tugas untuk memenuhi keluarga, membalas jasa kedua ibu bapanya. Bagi aspek masyarakat pula, manusia haruslah mengamalkan amal ma'ruf nahi mungkar, iaitu mengajak berbuat kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Potensi atau fitrah manusia. Fitrah merupakan suatu kemampuan dasar perkembangan manusia dan terbahagi kepada 4 bahagian, iaitu fitrah naluri, fitrah panca indera, fitrah akal dan fitrah keagamaan. Fitrah naluri merujuk kepada survival skill atau insting. Sebagai contoh, naluri untuk mendapatkan makanan untuk meneruskan hidup. Fitrah panca indera pula merujuk kepada sifat ingin tahu manusia, iaitu seperti mata untuk melihat keindahan alam, telinga untuk bunyi dan tangan untuk merasa. Fitrah akal pula merujuk kepada akal untuk meningkatkan potensi manusia. Dan fitrah keagamaan adalah dorongan untuk manusia untuk beribadah. Kesan kepercayaan konsep manusia ini terhadap Ibn Khaldun menjadikan beliau sebagai seorang Muslim yang baik dan berjaya. Beliau telah memperolehi kejayaan di dunia yang sangat banyak. Beliau juga telah menjadi seorang ilmuwan Islam yang sangat masyhur. Selain itu, kesan kepercayaan konsep ini terhadap Ibn Khaldun telah menjadikan beliau sebagai seorang yang tekun dalam mencari ilmu dan menjadikan beliau sebagai seorang pemimpin yang cekap. Ibn Khaldun mempunyai pemikiran yang bersifat religius, jadi setiap pendapat yang dikeluarkan beliau adalah bersesuaian dengan ajaran agama Islam yang menjadikan Al-Quran Sunnah itu sebagai sumber utama. Dalam membentuk keimanan diri, manusia haruslah taat kepada pencipta. Manusia juga haruslah menjalankan tugas bagi memenuhi tujuan manusia itu diciptakan. Bagi tugasan artikel review, saya telah mengkaji artikel yang bertajuk Manusia dan Pendidikan menurut Ibn Khaldun dan John Dewey yang ditulis oleh Saiful Akbar. Artikel ini telah menciptakan perbezaan dan persamaan konsep manusia dan pendidikan yang dibawa oleh dua tokoh yang berbeza, iaitu Ibn Khaldun dan John Dewey. Perbezaan dan persamaan pendapat antara dua tokoh ini adalah disebabkan oleh pengaruh zaman dan persekitaran mereka. Ibn Khaldun merupakan seorang yang beragama Islam. Jadi, pendapat yang dikeluarkan beliau adalah perlu memenuhi syariat agama. Manakala, John Dewey pula banyak dipengaruhi oleh teori Hellenism. Isu yang dibawa oleh penulis ini adalah untuk mencari perbezaan dan persamaan pendapat tentang manusia dan pendidikan menurut Ibn Khaldun dan John Dewey. Sebagai contoh, konsep manusia menurut Ibn Khaldun adalah sebagai salah satu binatang yang tidak mempunyai apa-apa sebelum manusia mempunyai kemampuan untuk berfikir. John Dewey pula menganggap bahawa manusia adalah merupakan makhluk yang rasional yang bergantung kepada pengalaman. Di sini jelas dapat kita lihat sedikit perbezaan konsep manusia tetapi membawa maksud yang sama, iaitu manusia adalah makhluk yang mempunyai akal fikiran. Kedua adalah isu pendidikan yang dibawa penulis adalah dalam bentuk persamaan dan perbezaan kaedah pendidikan
yang diperkenalkan kedua tokoh ini. Isu yang menarik kaji bagi pendapat saya adalah isu perbezaan pendapat tentang konsep manusia yang dibawa oleh Ibn Khaldun dan John Dewey. Yang keduanya adalah isu kaedah pendidikan yang diperkenalkan oleh Ibn Khaldun dan John Dewey, dan sama ada bolehkah kaedah ini diterapkan dalam sesi pembelajaran zaman sekarang. Konsep manusia yang dibawa oleh Ibn Khaldun adalah benar kerana manusia juga merupakan makhluk yang tidak jauh berbeza dengan binatang. Dan manusia juga mempunyai naluri untuk meneruskan hidup seperti binatang. Konsep manusia yang dibawa John Dewey juga boleh diterima kerana manusia harus berusaha dalam mencari pengalaman atau pengetahuan. Manusia yang rasional menurut pendapat John Dewey juga adalah benar kerana Allah telah mengembangkan fikiran yang tidak terdapat dalam makhluk yang lain. Menurut Ibn Khaldun, pendidikan adalah merupakan keperluan manusia. Hal ini adalah benar kerana tanpa pendidikan, manusia tidak dapat mengembangkan potensi dirinya. Pendidikan mempunyai beberapa tujuan seperti untuk mempersiapkan diri dalam hidup bermasyarakat, mempersiapkan diri dari segi pekerjaan dan lain-lain. Sebagai contoh, jika terdapat satu masyarakat yang tidak mempunyai pengalaman ataupun tidak mempunyai pendidikan, amat sukar untuk mereka mencari pekerjaan kerana majikan zaman kini lebih memilih pekerja yang mempunyai pendidikan. Walaupun terdapat perbezaan dalam konsep manusia, kedua tokoh ini masih membawa maksud manusia yang sama, iaitu manusia adalah makhluk yang mempunyai akal fikiran. Persamaan pendapat mereka terhadap pendidikan ini mendorong kepada mereka untuk memperbaiki kaedah pembelajaran masyarakat agar masyarakat dapat berkembang. Kaedah-kaedah yang diperkenalkan mereka ini juga masih boleh digunakan untuk sesi pembelajaran pada zaman kini. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum.